Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, sekarang ni kita nak ajak Haji Syarimi. Nak pergi adalah kita pergi jumpa Haji Syarimi kejap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, Haji Syarimi. Apa khabar Haji Syarimi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Syarimi. Ya. Kita pergi jumpa Datuk jom. Datuk baru balik daripada Saudi. Kita tanya-tanya dia sikit, mana tahu jemaah kita boleh kongsi-kongsi untuk jemaah kita pasal keadaan dekat sana. Oh, maknanya jumpa Datuk? Kita terjah Datuk. Masuk macam tu je? Masuk macam tu je. Cuba kita tanya. Tengok dengan PA dia macam mana. Boleh. Jom. Salam. Tanya PA dia tengok Haji Syarimi. Tanya PA dia tengok. So, maknanya sebelum ni kita duk tahu Datuk duk cakap dalam TV, ya. Cakap dalam dalam TV, live dalam TV, dalam radio. Dalam akhbar. So hari ni kita terjah daripada pejabat CEO ni. Ya. Okey, jom. Betul. Pakai. Sekejap, tanya PA dia dulu. Jadual pagi ni ada free ke? Sekarang ni ada free. Free itulah. Assalamualaikum, Dok. Boleh masuk, Dok? Masa sikit. Itulah tadi kita duk tahu sebelum ni Datuk dalam sebelum Datuk duk pergi masuk live dalam TV, dalam radio, statement dalam akhbar. Jadi hari ni kami nak terjah Datuk. Boleh Dok Okey, first kita nak tahulah sebelum ni Datuk duk cerita pasal SOP, pasal ni apa semua. Baru ni pun kita balik pulang daripada Tanah Suci. Jadi boleh Datuk kongsi nak di luar SOP macam mana kat sana, lepas tu susah dan Datuk boleh kongsi semua yang pendengar atau follower mengikuti perjalanan saya sendirilah. Okey. Jadi saya itu tolak pada 30 hari bulan 10 dan sampai sana pun masih tarikh yang berikutnya lah 31 hari bulan awal pagi 1 lebih. Apa yang berubah? Pertamanya terminal baru lah di Arab Saudi, kita sampai ada terminal baru. Design dia sekali limbah saya tengok hampir sama macam KLIA lah design dia. Bila tiba kemudian ada kena naik kereta api dan sebagainya lah. Jadi naik kereta api. Bila kita turun kereta api tu, dia paling utama dia nak tengok kita punya sijil-sijil kesihatan lah, iaitu vaksinasi lah yang kita buat dan juga kita punya PCR test. Dua tu yang penting. Dia akan bagi tanda lah, macam lekat sikit tanda bahawa dia dah check. Kemudian berikutnya ada satu tim lagi akan semak semula. Dia double check lah bahawa kita memenuhi keperluan penjagaan kesihatan dia tu, vaksinasi dan juga PCR test. Barulah kita pergi ke kawasan immigration. So kalau nak banding yang last time saya pergi, sekarang ni immigration boleh tekan hampir semua kaunter tu petugas dia adalah wanita. Dulu kita fahamkan Arab Saudi ni tak ramai orang wanita yang bekerja, melainkan untuk hospital dan juga sekolah saja. Sekarang ni immigration kita, bagi saya terpanjat jugalah penuh dengan anggota wanita. Tapi wanita ni baguslah, dia kerja bagi immigration. Dia selalulah secara umum kata wanita lebih teliti, dia akan cek satu persatu lah.
Dia check balik pasport kita pun naik suspend pula. Kalau orang lelaki ni biasa kita macam kawan lah. Kita boleh senyum-senyum lagi kan, boleh rasa relax. Tapi bila wanita jaga ni, kita rasa alamak, ada tak cukup syarat ke, pasport mati ke, kita rasa cuak pula tiba-tiba lah. Pada itu perasaan peribadi saya lah. Tapi apa pun saya rasa dia baik sebab dia cepat. Kalau dulu bukan nak mengata sesiapa lah, tapi kadang-kadang orang lelaki dulu lah di kaunter immigration Saudi ni, bila petugas lelaki dia tu, dia agak lambat sikit lah. Dia masa santai sikit kan. Dia boleh sembang dengan kita dulu ke kan. Jadi dia makan masa untuk proses satu orang. Jadi bila petugas wanita ni, dia laju je. Dia buat yang wajib lah kan. Pak dia orang kata 100% business. Jadi kita pun tak lama lah di kaunter immigration. So lepas kaunter immigration tu, seperti Malaysia juga, barulah kita akan jumpa kawasan untuk ambil bagasi lah. Ada lah in between tu, lepas immigration ada satu orang lagi check bahawa kita dah memenuhi syarat. Dia suka sistem double checking ni. Kesihatan tadi double check, immigration pun double check, ada lagi tugas lelaki pula double check, lebih kurang situ. Barulah kita pergi ambil bagasi. Dan seperti biasa, kawasan bagasi ni, siapa yang rasa beg dia banyak sangat, tak menantangan ke tiba-tiba tak sihat ke, akan ada perkhidmatan porter. Porter yang berbayar sendiri lah. Dia ada rate dia, saya rasa. Tapi saya tak pakai lah, itu saya beg pun satu je. Jadi kita akan sama kumpul. Kalau ada kumpulan, kita tunggulah semua kumpulan cukup beg semua, baru kita bergerak keluar lah. Di luar sana, kalau ikut tabung haji travel lah, kita akan ada petugas kita yang tunggulah. So petugas tabung haji travel sendiri, di samping petugas muasasah atau syarikat Saudi yang kita kira syarikat umrah kita lah, yang bertanggungjawab sepenuhnya. Cuma petugas tabung haji tetap akan ada untuk mantapkan lagi pasukan lah. Dan menambah baik perkhidmatan. Jadi di situ sudah ada bas-bas yang membawa jemaah lah, untuk kita daripada Jeddah masuk Madinah kan. Jadi bas dah siap, sebab dia dah kena pasti dah sikap mana kena tunggu, dan dia ikut giliran lah, penerbangan mana dulu. Jadi lebih kurang masa musim haji jugalah, dah disusun begitu cantik. Jadi jemaah senang lah, semua selesai, boleh naik bas lah. Dan perjalanan ke Madinah ni biasa ambil masa lebih kurang 5 atau 6 jam. Dan dia akan berhenti sekali lah untuk mungkin ada keperluan ketan dan sebagainya. Dan seterusnya kita tibalah di hotel kita di Madinah. Makna Datuk tu masuk Madinah. Masuk Madinah. Jadi saya landing di Jeddah tapi masuk Madinah. Sekarang ni ada package kita yang menawarkan juga penerbangan Malaysia Airlines yang terus ke Madinah pun ada dah. Bermula pada bulan 12 ni. Masa saya pergi itu, Malaysia Airlines tak operasi pun lagi lah. Jadi setelah tiba di Madinah ni, lagi ada petugas, sekali lagi ada petugas tabung haji travel, tim Madinah pula lah. Tadi tim Jeddah. Jadi ada tim dalam bas tu ada hadir petugas pengiring yang datang dari Malaysia sama jemaah. Yang tim Jeddah akan stesen di Jeddah. Tiba di Madinah, tim tabung haji travel di Madinah pula tunggu. Jadi pada pandangan saya, di bawah norma baru ni banyak keperluan penggunaan handphone ataupun smartphone sendiri. Jadi situlah terasa begitu pentingnya ada petugas-petugas di mata tempat. Sekiranya ada mana-mana jemaah yang ada masalah dengan penggunaan handphone, anda tahu bateri lupa nak charge ke apa, jadi petugas kita akan sedia membantulah. Itu yang penting sekali. Jadi bila tiba hotel tadi, kita akan disambut petugas dan dia akan bagi kunci bilik masing-masing. Saya rasa ada masa lah untuk rehat, bilik air sebagainya. Antara yang paling awal perlu buat setelah selesai ketika dapat bilik dan pergi ke tanda sebagainya, dah tenang, keperluan untuk kita membeli SIM card Saudi. Jadi SIM card Saudi ni yang saya ditawarkan hari tu ada RM90, ada RM90 dengan RM35. So kalau saya duduk hari tu dalam 10 hari tu, yang RM35 mudah cukup dah. Sebab kita pakai untuk tak ada untuk WhatsApp pun tak, kita just untuk nak hidupkan sistem apps Itamana dengan Tawakalna Saudi. Dia memerlukan SIM card Saudi. Kalau kita bawa Malaysia yang roaming pun tak jadi. Ada orang cuba tak jadi. Jadi yang tu RM35 je pun. Jadi insya-Allah petugas kita akan atur supaya syarikat
yang jual SIM card tu datang ke hotel. Okey. Jadi bolehlah sama ada di dewan makan atau di lobi hotel, dia atur oleh petugas Okey. untuk kemudahan jemaah boleh berurusan dengan petugas syarikat telekomunikasi itulah. Dia yang penting kita perlu setelah beli SIM card, petugas kita boleh bantu jugalah kalau ada jemaah ada masalah nak buka masuk balik SIM card ke. Walaupun pakai 2 SIM card pun nak baru masuk kan kena buka juga sebagainya. Okay. Dan petugas syarikat telco tu, telekomunikasi company tu, dia adalah warga Saudi. Sebab tugas dia yang utama adalah untuk mengambil jari, satu jari. Oh, dia kena ambil. Ya, jari tu barulah dia macam sinilah kena daftar lah. Kita ni siapa-siapa jari. Betul. Kemudian dia dah link dah. Kita ni masukkan nombor pasport, dia dah link dah. Sistem database Saudi dia dah tahu dah kita masuk bila dengan flight mana. Dia tahu sebab record di Jeddah tadi masa di immigration, saya lupa cerita, masa immigration antara proses yang dulu pun pernah buat lah, tapi saya highlight sekali lagi. Di Jeddah dia ada ambil cap 10 jari. 10 jari. Macam orang pergi haji jugalah. Itu dah berjalan lama. By this time, sistem SIM card sini dia link dengan sistem immigration di Jeddah tadi. So dia tahu dah kita kat mana. So bila dah on semua tu, petugas tu akan pastikan, petugas telco akan check dan petugas kita akan double check supaya semua orang dah okey. Baru kita boleh masuk masjid. Baru boleh masuk Masjid Nabawi. Sebab bila tiba waktu semayang kita nak pergi, sebelum kita biasa bangunan yang kita gunakan ni, hotel kita gunakan yang paling dekat lah. Betul. Immediately keluar bangunan, jumpa dah pagar tinggi Masjid Nabawi tu. So di pagar tu, kita masuk pagar tu, dah ada pengawal tak kurang 2 orang akan check kita punya handphone. Dia nak tengok apa nama ni, Tawakalna tu. Dalam Tawakalna tu dia dah capture dah. Sebab kita masa mohon visa lagi dah ada tunjuk apa jenis vaksin kita dapat. Kalau apa Sinovac lah dengan booster sebagainya. Kemudian yang lain kena ditunjuk dah. Jadi dalam sistem tu bila dah activate Saudi punya sistem, dia capture dah. Sebab masa mau visa kita dah upload dalam Saudi sistem. Dah key in dah. Dia bukan dia pasti key in lah. Bukannya di link dengan Mahasejahtera kita. Tak, tapi daripada Mahasejahtera kita paksa enter atau upload ke Saudi punya sistem semasa permohonan visa umrah dibuat. Betul. Jadi senanglah sini dia tengok dah ada dah. So dia tengok ada je vaksin, baru dia lepas masuk ke perkarangan Masjid Nabawi, barulah kita bebas masuk ke masjid untuk sembahyang lah. Jadi yang utama di Madinah selalu orang nak pergi urusan dia ziarah makam dan juga masuk ke Raudah. Jadi untuk itu tidak memadi dengan orang kata Tawakalna. Dia perlu activate satu lagi apps iaitu Itamarna. Tapi untuk siapa yang jemaah umrah, urusan untuk masuk ziarah makam dan juga Raudah ni telah diuruskan oleh Tabung Haji Travel dan operator dia lah. Betul. Ya. Jadi dah ada dah appointment untuk pukul apa. Cuma selalunya time dia berbeza lah antara lelaki dan perempuan. Macam dulu pun masa tak ada appointment pun sama juga. Biasa Raudah buka untuk perempuan ni dululah pukul 7 pagi macam tu kan. Sekarang pun sebab itulah sekarang pun kita tengok waktu dia berbeza. Dan pintu masuk pun beza kan. Kalau perempuan masuk belah pintu Jin kan, belah hala bakit lah, belah kurang bakit. Lelaki macam biasalah ikut babu salam, ada beratur sebagainya. So setelah kita tengok pastikan dan petugas kita akan peringatkan jemaah lah pukul berapa perlu slot time untuk dia masuk tu. Kita perlu berada untuk beratur queue masuk ke babu salam, katakan lelaki 15 minit sebelum lah baru dia start buka untuk beratur masuk lah. Jadi bagusnya tak ramai orang sangat lah, sebab masing-masing yang masuk hanya mereka yang dah ada appointment lah katakan. Betul. Dah ada temu janji kan. So itu yang bagusnya. Walaupun terpaksa booking tapi semua dibuat oleh Tabung Haji Travel dan operator dia. Yang penting follow lah time tu. Follow je time. Sekiranya lah bila tiba masa tiba-tiba dia sakit ke nauzubillah, dia operator akan apply waktu baru lah untuk dia kan. Jadi semua terkengkeh. Siapa yang ikut umrah lah ni, saya cerita umrah saja. Betul. Strictly umrah je. Jadi pada masa yang sama perempuan begitu jugalah, dia kena ikut time. Sebab dia biasa masuk ni selalunya yang paling mudah dia akan halakan kita ke Raudah dulu bila kita masuk. Saya boleh cerita sebelah lelaki kan. Betul. Saya rasa perempuan pun kurang sama jugalah. Betul. Masuk Raudah dulu, dapatlah kita semayang mungkin dalam dekat 10 minit jugalah. Kita kata
Tak adalah sesak sangat macam dulu. Dulu kadang kita baru angkat takbir, ada orang berdiri depan kita nak rokok pun tak boleh. Memang Tapi ramai. buat kali ni tak ada berlaku macam tu. Boleh lah, dia cakap peraturan dia cakap 5 minit. Tapi pada hari tu masa tak ramai lagi, saya dapat lah lebih 10 minit pun boleh lah. Okey, Alhamdulillah. Lama sikit lah. Sembahyang sunat berapa rakaat, cuba yang terbaik. So selepas selesai, so masuk, berapa salam, dia halakan kita ke raudah dulu. Raudah belah laki lah. So selesai sembahyang sunat sebagainya tu, doa sebagainya, baru kita keluar ke depan, baru lalu makam. Sambil keluar sambil ziarah makam. Cuma kali ni tak boleh berhenti lah. Askar akan pastikan kita berjalan, namanya bergerak sampai keluar. Oh, kena bergerak Sambil salam, sambil baca Fatihah pun sambil jalan lah. Untuk ketiga-tiga makam tu kan. Sambil berjalan. Jangan laju sangat, slow lah. Tengok letak orang depan orang belakang lah. Kalau slow sangat, orang belakang langgar. Betul. Laju sangat, rugilah. Kita nak duduk selama mungkin kan. Betul. Menziarahi Rasulullah SAW ni. Jadi selesai tu, kita keluar lah. Ikut dekat ujung sana, dekat pintu bab jin juga, yang tempat yang perempuan masuk. Sebelah kiri kita nanti tu. Jadi, itulah yang saya rasa bagus dia, tak terlalu sesak. Betul. Cuma, tak boleh lama sangat di ziarah makam. Tapi raudah lebih lama pula. Dan kesesakan kurang, masa di raudah lebih lama, tapi masa ziarah makam tu sambil berjalan. Sambil bergerak. Tak boleh nak berhenti dulu, sempat lagi berhenti lah, doa bagai kan. Sekarang ni tak ada. So lepas pada tu katakan untuk solat waktu yang berikutnya, kita hanya perlu tunjuk tawakalna lah, maknanya tunjuk dia tunjuk vaksinasi tu je, dia lepas masuk lah. Dia lepas kita masuk sistem aktifkan apps Tawakalna tu, dia akan keluar satu benda lain yang Saudi punya sistem. Dia tunjuklah gambar kita kecil tu dengan dia punya QR code lah. Jadi dia tengok tu, dia tahu lah kita ni dah cukup syarat. Dia tak baca detail, baca sertifikat tu dah. Maknanya sekali imbas tu. Semua ada, benda tu ada. Maknanya dia tahu dah. Kalau dia nak check pun boleh check, dia baca lah QR code tu. Tapi dekat ni Saudi dia eyesight je lah orang kata. Dia tengok je. Dia lepas lah. So 5 waktu ke ataupun antara bukan waktu pun boleh pergi. Janji kena tunjuk tu. Jadi begitulah, itulah sebab mengapa pentingnya mahirkan sikit lah dengan penggunaan apps. Kalau kita ni langsung tak pandai, agak kita pergi bersama orang yang boleh bantu kita. Tapi kalau tak boleh juga, carilah petugas tabung haji travel. Yang penting lah sekarang ni smartphone dengan kita ni. Kalau terlupa, tak sempat ke macam mana, terkocok-kocok kat sini, tak nampak, tak real, tak boleh nampak. Sebab dia selagi tak masuk SIM card tu, tak boleh nak activate. Betul. Jadi katakan kita boleh download, boleh. Sebelum berangkat semasa di Malaysia, dah boleh download dua-dua apps tu. Tapi tak boleh nak activate selagi tak masuk SIM card. Nak masuk SIM card pula kena ada sana sebab nak ambil cap jari. Sebab tu. Katakan kita kirim kawan beli kan, tapi nak daftar kita tu kena ambil cap jari baru boleh activate. Beli boleh, tak boleh activate, tak ada mana lah. So kena pergi sana. Orang Saudi, warga Saudi sendiri capture kita punya satu jari, jari tunjuk ni. Bukan thumb ni, jari telunjuk. Jari telunjuk ni. Jari telunjuk ni, dia ambil ni, baru boleh activate. Bila activate je SIM card tu, dua-dua sistem masuklah kan. Dua app yang berbeza je kan. So itu cerita Madinah lah. Ada masa lagi? Madinah ni. Mungkin sebelah kalau masuk Mekah macam mana Datuk? Dari segi nak pergi jadi untuk umrah ni kita Tawaf Travel dan operator di sana dah bookingkan waktu pukul berapa kita nak buat tawaf umrah kita. Dari situlah akan diatur bas kita supaya jangan terlalu awal sangat atau miss pula time tu. So ngam-ngam lah orang kata sesuai masa untuk bertolak pada Madinah. Maka kita akan biasalah akan menaiki bas. Kalau macam pun siapa yang nak naik kereta api boleh bagi tahu awal lah. Cuma dia kena tambah lain lah. Tiket bas tak boleh refund dah tau. Sebab semua dah masuk dalam sistem. Dia refund ni Saudi dia tak layan sangat refund ni. Jadi katakan kita naik bas katakan. So kita boleh lah sama ada kita ikut keadaan lah. Kalau petugas kata tiada jaminan boleh berhenti atau boleh solat di masjid di Birali, maka kita buat lah. Solat sunat ihram tu di hotel lah. Mandi, kemudian pakai ihram dan orang kata apa, solat siap-siap solat sunat ihram di hotel, lepas tu naik bas dan berangkat lah. Okay, dia bukan tak boleh berhenti langsung. Bas tu akan masuk ke Birali, cuma tak turun bas lah. Kalau tak. Tapi baru ni Datuk pergi tu masa saya pergi tu bas pun jemaah pun tak ramai lagi. Tak ramai lagi. Jadi saya rasa
kaedah dia. Selagi tak ramai orang, dia benar ya. Orang jemaah boleh turun dan sembahyang di masjid di Bir Ali. Tapi saya rasa tak salah kalau dia sembahyang siap, lepas tu dia nak pergi sembahyang lagi masjid. Boleh. So, dia nak tayar masjid sebagainya boleh lagi buatlah. Terutamanya mereka yang first timer kan, nak juga merasa mesti dapatkan sunat di masjid di Bir Ali kan. Lepas tu dia akan berangkat lah. Berhenti perjalanan Jeddah ke Madinah ke Mekah pun sama jugalah. Akan berehat sekali, berhenti untuk keperluan tanda sebagainya dan teruskan perjalanan. Sampai di Mekah sama jugalah, akan check-in hotel sebagainya. Daripada Madinah ke Mekah tu ada berhenti mana-mana? Adalah sekali. Dia untuk rehat lah, macam kita punya R&R. Tapi jangan bayang macam R&R sini lah. Dia masih lagi dalam proses pembinaan yang lebih baik lagi lah. Tapi jauh lebih baik pada tahun-tahun sebelum ni lah. Alhamdulillah. Kan? Jemaah ni yang dah lama tu dia langsung tutup. Betul. Dia buka yang baru dan syarikat yang handle pun syarikat yang antarabangsa lah. Yang ada nama jenama antarabangsa jugalah, yang kedai-kedai restoran sikit-sikit. Pokok siapa nak beli snack donat ke apa kan. So ada jenama antarabangsa, Dunkin Donut semua saya rasa ada lah yang buka iklannya. Jadi sampai sana kita akan diuruskan oleh petugas atau haji travel untuk dapatkan kursi bilik dan sebagainya. Orang kita dah ada, dia akan bagi masa untuk kita rehat lah, akan baru turun pada bas sebagainya. Dan bila tiba waktu untuk berkumpul, semua jemaah akan dibawa ikut giliran tadi. Katakan mungkin 2 bas, 3 bas, mungkin waktu dia beza sikit, beza 3 jam ke apa, dia akan adjust lah. Kan? Jadi akan dibawa ikut senarai nama tu, mengikuti kita punya petugas bawa ke pintu yang telah dinamakan. Dia minta maaf tu. Sebaiknya kumpulan kita perlu ada di kawasan tu berapa jam sebelum ataupun dia sebenarnya kalau ikut dia cakap macam sejam, tapi tak ada keperluan. Saya rasa dia tengok time dah okey. Masuk. Setengah jam tak ada sebab tak ada kesesakan. So saya sarankan semua orang pergi secepat yang boleh. Betul. Lagi awal kita pergi kuranglah kesesakan. Lagi lambat kita pergi, katakan kita delay sampai bulan 1 nanti. Lagi ramai, makin ramai kan. Jadi makin lama makin ramai. Masuk Ramadan pula lagi ramai kan. Jadi baik kita pergi secepat yang kita boleh. Terutamanya mereka yang dah bersara kan, senang nak bergerak bila pun boleh. So setelah ni tak ada masalah, pergi on time pun boleh masuk. Pun tak masalah. Dia laluan dia diasingkan antara orang yang nak masuk tawaf umrah ni dengan orang yang nak masuk masjid untuk urusan lain, untuk solat biasa. Dia asing-asingkan tu. Asing. Jadi pintu tu dia boleh nampak dah, kalau lelaki pada jauh dia tahu dah pakai ihram kan. Tapi permit tetap jugalah, dia tunjuklah. Jadi petugas akan tunjuk. Ataupun kalau ada bayi travel ni, kita akan bagi foto set lah. Mungkin satu keluarga boleh bawa satu set. Takut-takutlah dia tiba-tiba ada uzur ke, terbatai sembahyang patah balik kan. Jadi kalau satu je surat, saya dah pesan petugas sana supaya bagi lebih sikit lah salinan tu kan. Satu kumpulan keluarga. Jadi siapa pun boleh minta lah salinan kebenaran masuk tu. Daripada pejabat Haji Travel ada bagi tahu petugas yang terdekat, so dia kata saya nak salinan, takut saya punya mak saya ke uzur, takut perlahan jalan terpisah dengan grup saya mungkin lambat masuk masjid sikit. Orang lain on time, ini terlambat sikit. Dia kalau terlambat sikit dia benar, dia tak berapa strict sangatlah, dia tengok macam itulah. Mana untuk masuk dalam kawasan Masjidil Haram tu kena pakai face mask. Of course ada sepanjang masa macam ni lah. Kita rasa tak ada beza dengan kita. Kena pakai face mask sepanjang masa lah. Betul. Tapi dia orang kata apa, tak adalah nak kena scan suhu badan, tak ada. Sanitizer pun tak ada, sendirilah itu sendiri punya. So, scanner suhu badan tak ada. Dia boleh ni dan tengok ada permit. Dua tu je. Pakai mask, permit. Itu mandatory tu. Itu yang dua tu je. So kita masuk tawaf seperti biasalah. Dan akan ada laluan yang kona-kona sikit lah daripada selesai kita buat tawaf umrah dengan nak pergi tempat sa'i tu. Tak dulu senang kita tengok apa lampu hijau tu, kita straight tuju jumpa lah Safa kan. Tapi ni tak boleh pergi sederek, dia banyak sekatan-sekatan macam dia buat dengan plywood yang tinggi-tinggi tu. Jadi kita melingkar sikit jalan dia, barulah masuk sampai ke Bukit Safa. Dan selepas selesai Safa Marwah tu sama juga, dia tutup pintu keluar sana, terpaksalah pusing balik. Kita keluar ikut lebih kurang pintu masuk kita tadi lah. Kebanyakan orang pun tinggal selipar lah dekat pintu masuk dia kan. Jadi tak susah lah sebab dia banyak kepungan tu. Jadi bila kita follow je kepungan tu, akan jumpa balik pintu lah. Tapi baru ni Datuk pergi, tawaf dekat mana tu? Dia hanya buka? Dia tawaf di bawah tu,
betul-betul Kaabah ni hanya Kaabah, buka kawasan untuk Kaabah orang tu. yang ada permit umrah. Okey. Orang nak tawaf sunat tak boleh. Pada masa itulah. Pada masa tu. Dan lepas saya balik ni, saya ingat dalam lebih kurang dalam 2 minggu lepas kot, katanya dah boleh. Dah boleh. Tawaf sunat dengan melalui sistem tu juga. Dia kena apply juga. Dulu tak ada langsung menu untuk kita pilih memohon tawaf sunat. Sekarang dah ada. Cuma lokasi dia tingkat 1. Oh, tingkat 1. Yang mana jauh sikit lah. Satu persinggan mungkin kat setengah jam juga lah. Betul. Kalau orang jalan biasa lah. Kalau orang slow mungkin 1 jam. Satu persinggan tu. Jadi agak lama sikit tu. Kalau luas, tingkat 1. Siapa yang pernah buat tahulah kan. Tingkat 1 tak sama dengan bawah. Bawah tu 7 persingan setengah jam boleh selesai. Selesai. Cepat je tu. Yang atas tu mungkin 1 persingan setengah jam. Kena ada masa lah. Ni pergi pun tak ramai. 3 jam setengah baru selesai lah. Kejap je tu pun. Jadi ada orang kata nak tawaf bidak boleh. Tawaf bidak pun saya rasa dah tak tak terhalang mana. Tak buatkan dia kalau 3 jam setengah bas duk tunggu nak jalan. Jadi menghalang perjalanan lah kan. Jadi mengganggu orang lain semua kan. Jadi kita buat cara yang telah diberitahu lah. Kalau sunat biasa bukan hari nak balik mana boleh lah. Siapa yang bertenaga tu boleh lah buat untuk tawaf sunat lah. Okey. Berbeza dengan di Madinah. Untuk masuk solat 5 waktu di Masjidil Haram kena ada permit juga. Macam permit tu. Tapi itu sama ada syarikat buat atau kita sendiri nak buat pun boleh. Kita dia bagi apply biasanya dalam 3 waktu ke depan je. Tak boleh awal sangat. Katalah kita duduk 7 hari di Mekah, kita nak book semua tak boleh. Tak boleh. Dia 3 waktu ke depan je. 5 waktu pun kadang susah nak dapat. So dia akan itulah. Tapi kalau yang syarikat umrah insya-Allah telah diaturlah supaya dia buat tu. Kalau siapa yang sendiri-sendiri macam saya pergi itu saya buat sendiri, agak sukar sikitlah sebenarnya kalau nak buat sendiri ni. Sebab tu kita sarankan supaya orang ikut apa package umrah dan visa umrah lah. Betul. Hanya visa umrah, permohonan masuk katakan di Masjid Nabawi lagi untuk ziarah, kemudian di Masjidil Haram di Mekah untuk solat 5 waktu, untuk tawaf, semua telah diuruskan oleh syarikat waktu tu. Dan kalau kita nak pergi umrah, kalau waktu solat 5 waktu Masjidil Haram atau waktu tawaf sendiri kita duduk tertanya-tanya, alakah rasa rugi lah kan. Jadi kita tak boleh fokus. Kalau kita ikut visa umrah, ikut syarikat umrah ni, maka semua tu dah taken care, dah diuruskan, maka kita tenanglah untuk beribadat kan. Jadi nasihat saya, siapa yang memang niat dia niat utama dia adalah untuk pergi buat umrah, ikutlah syarikat umrah yang lesenkan oleh Motek dengan menggunakan visa umrah. Kita ada baca luar sana ada turis visa sebagainya. Turis visa kalau betul nak turis, umrah sebagai sampingan atau tak dibuatkan sangat tak apa. Sebab kita risau juga. Kita boleh bantu, tapi siapa yang nak pergi visa turis juga kita boleh bantulah. Tapi sekiranya ada terhalang, maka contoh, saya bagi contoh benda yang boleh terhalang macam pada hari Jumaat. Kadang susah sikit nak dapat untuk waktu solat 5 waktu hari Jumaat. Termasuklah waktu Jumaat tu sendiri. Jadi sekiranya terhalang, jadi kita jangan terasa. Tapi hari lain okey, hari Jumaat saya agak ketika sikit. Kemudian semasa di Madinah, dia ada isu sikit, agak sukar sikit, bukan kata impossible, tapi kita boleh bantu untuk sukar sikit untuk wanita nak masuk ke Raudah tadi. Laki insya-Allah tak ada masalah. Wanita agak sukar sikit. Jadi selamatnya kalau memang niat utama nak umrah, ikutlah visa umrah kan. Betul lah. Sekiranya atas pilihan, atas apa sebab jua, jemaah memilih untuk pergi pergi visa turis tu, maka kita boleh ikut Tabawai Travel. Kita bantulah sebaik yang mungkin lah. Tapi kena explain betul-betul lah. Tapi awal-awal kita bagi tahu ada kemungkinan kesukaran tu. Walaupun kita bantu dengan operator, kita semua bantu, sentiasa bantu. Solat waktu pun kita bantu, tetapi pada hari tertentu seperti hari Jumaat dan juga untuk urusan Ramadan kaum wanita, itu mungkin ada sikit kesukaran lah. Okay, Tok, ni sambil kita live ni ada yang bertanya juga ni, situasi kalau nak ke tandas masa buat umrah. Nak buat umrah. Mungkin tengah buat apa? Tengah buat umrah tu. Tengah tawaf. Tengah tawaf ke apa kan? Tengah tawaf. Memang tak boleh tahan, kena berhenti kan. Tapi kita ingat dah lebih kurang di mana kita berhenti. Lebih kurang di mana kita berhenti. Keluarlah sebab agak jauh sikitlah. Ada pilihan untuk ke tandas awam. Kadang tapi kalau ikut
Haji Travel pun kalau yang package duduk di Hajar Tower tu dekat boleh balik dekat, bilik pun boleh. Kan? Kalau yang duduk jauh sikit katakan 300 meter rasa tu tanda sawam ada kat situ. Ada, Nampak tanda-tanda sawam. Banyak. Kalau tak ada tanya orang lah. Betul. Arab senang dia sebut hammam. Hammam tu tandas lah. Ni ada tanya pula ni Datuk. Ada ruang untuk berpisah. Kalau yang berpisah ni dengan keluarga ke ada semasa buat umrah tu, makna ada kena make sure rasa saya kot mana kena tahulah tunggu kat mana-mana. Biasa yang pembimbing kita lah, kita punya mentawih akan beritahu lah kena terpisah tunggu kat mana kan. Jadi kita pun patutnya setiap keluarga ni ketika dia 3 orang 4 orang dia tahulah kan. Dia pakatlah kalau kat sini paling tidak kat tempat kasut ke kan. Betul lah. Ataupun kalau tawaf terpisah janji tu jumpa kat Safa kan. Dah selesai Safa umrah janjilah jumpa dekat last kali. Mana kalau terpisah mesti bila terpisah. Kalau semasa tawaf tahu dah. Selesai mana tunggu kat lampu hijau ataupun menghadap Hijr Ismail kan ataupun makam Ibrahim. Menghadap makam Ibrahim sambil siapa yang selesai dulu tawaf duduk solat sunat tawaf tu tunggulah kawan sampai cukup semua ahli keluarga dia kau 4 orang. Kalau ada grup lain lagi alhamdulillah, kalau betul-betul dia okey barulah bergerak, at least bergerak satu keluarga kan. 2 orang pun sekalipun 2 orang pergi ke tempat saing. Tengok signboard semuanya. Kalau sama saing terpisah. Macam janjilah tunggu kat last kali saing dia. Marwah. Tunggu situ baru jalan. Mana kena ada checkpoint tu yang masing-masing kena jadi rujukan sekiranya. Sekiranya tu. Jangan takabur sangat. Kita semua ni round 2 lah, tak ada hal lah, setakat Mekah, jangan. Orang yang takabur tu lah selalu orang tu yang selalu sesat. Dalam masjid pun tak boleh keluar macam-macam. Kita banyak dah dengar kisah-kisah ni, kita kadang tak suka berkongsi cerita ni, takut orang takut nak pergi Mekah pula kan. Tapi iktibar dia jangan takabur. Bukan cakap jangan pergi Mekah. Semua kalau boleh saya pergi. Satu Malaysia semua pergi ramai saya lebih suka lah kan. Kita dapat seru orang pergi dengan Haji Travel ke pergi dengan siapa pun, at least kita dapat sikit sebanyak lah saham dalam menyeru orang pergi ramai lah. Dan kita bila masa pun kita rasa nak pergi, kita sendiri pun nak pergi selalu kalau boleh kan. Rindu lambayan Kaabah tu. Walaupun sikit mungkin ada kita dengar orang kata susah lah nak buat PCR test ni dah berlubang hidung ke apa. Kata itu tak ada isu lah, kecil banding dengan kita punya kenikmatan beribadat di sana lah. Kan? Itu juga katakan ada orang cerita pasal terlalu lama kuarantin, bila balik. Pada saya setakat 7 hari atau 8 hari lah daripada hari sampai dengan hari kita potong gelang tu 8 hari tu boleh kita buat macam-macam benda. Kita kuarantin di rumah. Jadi tuan-tuan nak kerja pun boleh suruh orang email ke apa kan. Kan? Semua boleh buat. Di rumah kita makan pun ikut selera kita kan. Jadi bolehlah saya rasa berbaloi lah kita kuarantin walaupun 7 atau 8 hari tu dengan kenikmatan kita beribadat di sana. Apatah lagi mungkin ada kaum keluarga yang sebelum ni ada terkesan, ada yang mungkin sakit berat atau meninggal disebabkan COVID ni. Situlah tempat terbaik untuk kita bermunajat, mendoakan arwah dan sebagainya kan. Itu yang baik. Minta perlindungan untuk yang masih hidup ni lah yang ditinggalkan ni, minta nak kesejahteraan juga kan, berterusan kan, dilindungi daripada musibah COVID sebagainya ni. Itu yang penting. Kita adakan, hadirkanlah diri kita di tanah suci tu. Lagi kita ada ada kesihatan dan ada kemurahan rezeki Allah bagi. Jangan kita lepaskan peluang lah. Ni ada tanya tu, umur 18 tahun tak boleh solat dalam masjid ke? Dia tanya macam tu. Dia sebab sebenarnya kalau ikut peraturan umrah pun mereka nak pergi umrah kena 18 tahun dan ke atas. Tak kisah berapa umur pun asalkan sihat dan cukup syarat vaksinasi dan sebagainya tu dah boleh pergi. Mana bercakap mengenai umur 18 dan ke atas. Bawah 18 ni memang tak boleh mohon untuk visa umrah. Ada orang kata ada lagi satu visa turis kita sebut tadi. Memang visa turis ni bolehlah bawah 15 nak pergi juga, nak bawa juga anak, tak ada orang tinggal. Tetapi nak masuk masjid tak boleh. Jadi anak-anak ni yang main-main di sana kalau duduk seminggu ke 10 hari dia boring tau. Kalau duduk kat hotel. Betul lah. Dah kedai pun tak banyak buka lagi, separuh-separuh je buka. Nanti dia boring kan. Takkan hari-hari nak shopping. Dah budak kan. Okey tu, kalau dah lepas umrah apa semua, tanya orang kita lah, kalau pergi package umrah, dia hari lepas-lepas buat umrah apa semua tu, ziarah. Macam mana ziarah? Ziarah awal-awal itu peraturan dia kata tak boleh nak sepasa ziarah macam biasa, tapi tak boleh turun. Tapi baru ni masa pergi, alhamdulillah macam saya cakap tadi lah, selagi orang tak ramai dia benar je turun. Macam biasa dulu lah. Cuma sehingga bila?
pada saya dia kaedah dia akan tengok berapa ramai sesak tak sesak jemaah masa tu. Lagi tak sesak dia akan benarkan lah. Maknanya okey lah, boleh. Saudi macam mana pun, yang penting dia menggalakkan orang datang. Sebab mungkin nak gerakkan ekonomi dia je seperti mana negara lain yang terkesan dengan COVID jugalah kan. Dia nak orang ramai, setiap orang yang datang mesti ada menyumbang kepada ekonomi dia. Jadi dia memang mengalu-alukan ketibaan jemaah umrah dan sebagainya, termasuklah turis dan sebagainya. Turis ni mana dia buka kepada bukan Islam pun. Cuma orang bukan Islam tak boleh masuk Mekah Madinah. Tapi masuk Saudi boleh, nak pergi mana pun boleh kan. Itu yang mana dia memang mengalu-alukan kedatangan Allah. Pelancong lah. Kita istilahkan pelancong lah kan. Bukan datang kerja kan. Jadi dia memang alukan orang. Jadi kita harap kita sendirilah sebagai rakyat Malaysia, alhamdulillah kerajaan pun bagi peluang untuk mengikuti travel bubble ke Arab Saudi, menjangkau umrah dan sebagainya ni, ambillah peluang tersebut kan. Jadi nak tunggu apa lagi lah pada saya. Betul. Tak payah tunggu Ramadan ke, sebelum Ramadan pun pergi dulu. Besok nak pergi balik Ramadan, pergi sekali lagi tadi show. Kan. Okey Dok, bab umrah apa semua, alhamdulillah, terima kasih Dok di atas perkongsian. Cuma di luar, maknanya kita dah balik sini semua. Sekarang ni kita dimaklumkan TS Savers ni, kita sekarang ni pun ada buat survey Dok. Ya, survey. So alhamdulillah banyak respon-respon. Dan ada di antaranya soalannya di dalam survey tersebut, jika belum bersedia. Jadi dia ada list dia kat situ. Antara top 3 yang jawapan daripada para responden ni, kebimbangan COVID-19. Apa nombor itu? Kita semua orang ada akses kepada bahan-bahan bacaan dan sebagainya lah, yang perkeliling dikeluarkan oleh MKN melalui SMS dan sebagainya, TV, radio dan sebagainya. Jadi dengan terbukanya peluang untuk pergi umrah ni, kita tahulah keputusan dibuat dengan kebenaran Majlis Keselamatan Negara sendiri. Mereka dapat penilaian dengan input daripada Kementerian Kesihatan Malaysia sebagainya. Mereka rasa dengan konsep travel bubble tu adalah selamat untuk jemaah pergi dan balik. Kalau kita nak, ada orang suka tengok statistik lah. Kalau kita tengok statistik perangkaan kes baru COVID katakan, itu yang seorang paling orang duk pantau selalu. Malaysia ada lebih kurang 32 juta rakyat. Kes berapa? Malam saya ingat 4,600 lebih. Tapi di Saudi tak sampai 50 dengan rakyat yang hampir samalah 30 juta. 30 juta katakan 50 orang. Kita 32 juta 4,600 kan. Jadi maknanya kita bukan nak banding apa, mungkin adalah aspek-aspek lain menyebabkan perangkaan sedemikian. Tapi apa pun kita nak cakap, kalau kita duduk sini selesa nak berinteraksi ke sana kemari dan boleh cross sepadan, tak ada bezanya, atau mungkin lebih baik kita pergi sana. Kesihatan insya-Allah lebih baik, kes dia memang berkurang, dan apa yang kita dapat bila berada di tanah suci itu, itu semua dah tahu kan. Jadi tak ada sebab untuk kita risaukan COVID dan tidak pergi. Dengan lagi ada peluang, Allah Ta'ala bagi rezeki sebagainya, dan kajian sendiri dapat keputusan untuk gunakan kita pergi dengan input daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, maka saya suruhlah kita beramai-ramai untuk pergilah menjangkau umrah. Selagi orang tak ramai, lagi ramai, mungkin ada orang seronok boleh ramai tapi terpulang. Pada saya, ambil peluang masa tak ramai orang lah untuk pergi kan. Dah ada orang pergi selamat balik dah pun, termasuk saya dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi kita tak ada apa-apa kes kematian dan sebagainya kan. Dan satu lagi, sekiranya lah kita setiap macam-macam, Allah Ta'ala nak uji kita juga, masa sana terkena jugalah, terkena jangkitan COVID katakan, semua jemaah umrah ni, dilindungi oleh insurans. Dia ada insurans khas untuk umrah ni. Sebab tu antara sebab mengapa kos umrah naik sikit, itu antaranya adalah kos-kos penjagaan kesihatan. Termasuk kos PCR test masa nak balik dan juga kos insurans lah. Sekiranya kita dia masukkan ke hospital sebagainya, semua kos tu telah ditanggung. Termasuklah kos nak kita rebook balik. Katakanlah kita tertunda penerbangan, terlambat penerbangan selama seminggu duduk hospital, maka nak rebook balik, selalunya ada cancellation fee sebagainya, charge pembatalan. Jadi insurans tu akan cover semua tu lah. Sebab dalam survey pun Datuk dia sebut top 3 tu antaranya peningkatan harga. Tu antara Datuk sebut peningkatan harga tu je tak banyak. Saya rasa dalam 15% macam tu kan. Tak lebih 20 lah katakan.
Jadi pada saya berbaloi lah. Katakan kita ambil harga biasa dulu, katakan 6,000 katakan lah. Kalau naik kata 20%, baru 1,000 lebih macam tu kan. Jadi tak ada masalah. Saya rasa siapa yang boleh keluar 6,000, dia bolehlah keluar 7,200 sebagainya kan. Jadi yang penting kita rezeki Tuhan bagi, kesihatan Tuhan bagi, dan juga adalah kaedah-kaedah yang dengan input daripada pakar-pakar kesihatan Malaysia, Saudi dan dunia secara amnya, maka eloklah kita raikan travel bubble yang kajak buka ni untuk pergi umrah. Jangan risau pasal apa-apa pun lah. Betul. Selagi semua jaga SOP. Kan? Saudi dia syarat awal lagi. Masa nak mau visa umrah, dia dah bagi tahu dah. Kena apa? Kena ada vaksinasi yang lengkap sebagainya. Apa jenis vaksinasi, apa jenis booster sebagainya. So, semua follow je SOP Malaysia, follow SOP Saudi, insya-Allah selamat dah. Selamat pergi dan selamat balik lah mudah-mudahan. Dan gunakanlah masa di sana untuk bermunajat sebagainya, doakan kesejahteraan semua orang lah, terutamanya kita di Malaysia ni. Terima kasih Datuk, di atas ruang masa pagi ni. Jadi terima kasih di atas perkongsian balik daripada sana pun semua. Jadi alhamdulillah kita clear di sinilah. Sebab sebelum ni kita duk tengok Datuk dalam TV saja. Dalam radio, dalam akhbar kan. Statement semua ni kita live dengan semua. Okey Dok, soalan cukup Mas. Last sekali. Ada lagi. Satu lagi soalan, satu je. Hujung minggu ni, hari Ahad. Datuk pergi mana? Itu saja soalan saya. Saya insya-Allah rumah ajak pergi polisian lah. Okey. Kita bawa lah laptop bagai ni, bawa je lah. Kerja tu kadang-kadang boleh datang dengan mengejut. Ada sekali tu kita duduk kat luar juga. Tiba-tiba TV kata nak interview. Kelang kabut jugalah. Kita hari Minggu kan kadang. Outstation hari Minggu kadang. Kemeja pun tak ada kan. Terpaksalah beli dan sebagainya lah. So walaupun kita cuti, sebab kita urusan umrah. Kita mungkin sini cuti, tapi jemaah kita ada kat sana. Ada, betul. Kalau ada masalah, kita kena alert. Handphone kena tu sentiasa charge. Power bank kena ada dekat. Betul. Kalau duduk dalam kereta pun kena ada power bank semua. Dan kalau ada bilik penginapan tu, harap adalah laptop dan wifi ke hotspot. Kita ni macam ibarat dalam mode operation. Saya selalu cakap dengan terutama pada staff saya, kalau kita travel industry tamunya umrah, kena sentiasa operation mode. Sebab kita malam, sana siang. Jadi orang ada masalah ni tak tentu pukul apa. Jadi jangan ada anggota yang kata alasan dia phone tak charge lah. Saya pribadi saya tak boleh terima alasan phone tak charge. Dengan orang kata nak pakai 2 phone pun boleh. Power bank pun boleh beli murah-murah je. Kan? Jadi apa sebab orang kata minta maaf, phone saya habis bateri kan. Saya pantang saya lah kalau alasan tu. InsyaAllah. Okey, saya harap kita semua selamat menguruskan jemaah umrah lah. Dan juga jemaah umrah, kita akan semua selamat pergi dan balik. Dapat menggunakan sepenuh masa di sana untuk beribadat. Okey, terima kasih Dok. Terima kasih Dok. Ini ni. Okey, habis dah kan? Itu je kan? Okey, apapun terima kasih kepada followers dan juga pengikut Tabung Travel di atas perkongsian di atas kami live pada pagi ini. Ya, slot terjam bersama Yang Berbahagia Datuk. So, apapun kita jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.